Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, hari ni kita sambung kita punya pelajaran Sirah. Boleh buka muka surat 130. 130 kita baca peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Okey. Kita tengok macam yang kita tahu kan, Isra' dan Mi'raj ialah mukjizat Nabi, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ni berlaku pada malam 27 Rejab tahun ke-12 kerasulan. Kalau 12 kerasulan maksudnya Nabi dah hijrah ke belum? Belum hijrah lagi. Belum hijrah. Okey, setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, Isra' bermaksud perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, Mi'raj pula bermaksud perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa hingga ke Baitul Ma'mur untuk dipertemukan dengan Allah. Okey, seterusnya. Okey, sebelum Rasulullah di Isra' Mi'rajkan, Rasulullah telah berduka cita. Duka cita ni maksudnya apa? Maksudnya sedih lah. Kenapa? Kerana baginda telah kehilangan dua orang kesayangan baginda, iaitu siapa? Siti Khadijah, isteri baginda, dan Abu Talib, bapa saudara baginda. Okay, lepas tu tambahan pula orang-orang kafir Quraisy masa dekat Mekah tu kan, dia menambahkan siksaan dan penghinaan kepada Nabi. Lepas tu Nabi Muhammad bersama Zaid bin Harithah, dia pun berhijrah ke Taif. Tapi diterima ke tak pergi Taif tu? Tidak diterima. Bahkan Nabi Muhammad pun diherdik, dilontar dengan batu sehingga cedera. Tahap cedera Nabi Muhammad tu sampaikan dekat kasut tu, kasut Nabi Muhammad penuh dengan darah. Kalau buka kasut Nabi Muhammad tu, boleh tuang darah tu macam tu. Tu darah Nabi Muhammad tau. Tahap cedera Nabi Muhammad. Okey. Lepas tu peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebagai pujukan dan motivasi kepada Rasulullah daripada Allah. Sebab Rasulullah sedih kan. Jadinya Allah pun pujuklah Nabi Muhammad. Okey. Seterusnya. Sebelum hijrah, semasa waktu malam berlakunya Isra' dan Mi'raj, malaikat Jibril turun menjemput Nabi ke Baitullah. Ketika Nabi sedang tidur bersama Hamzah dan Ja'far di Hijr Ismail. Masa Rasulullah tidur dekat Hijr Ismail, Rasulullah didatangi Jibril. Dibuat apa? Rasulullah dibelah dadanya kali kedua dan dibawa ke telaga Zamzam. Lepas tu dia cuci hatinya untuk bersihkan hatinya dengan apa? Dengan air Zamzam, dan dipenuhkan hatinya dengan hikmah dan iman. Kedua-duanya hikmah dan iman tu dibawa di dalam bekas emas. Lepas tu Nabi Muhammad punya dada pun ditutup semula. Okey, seterusnya baginda disuruh memilih antara susu dan arak. Lalu baginda memilih apa? Susu ke arak? Susu. Kepada simbol fitrah. Fitrah tu maksudnya suci. Okey, susu kan putih kan? Macam itulah. Okey, seterusnya Nabi Muhammad diisrakan ke Baitul Muqaddis. Okay, setelah proses pembelahan dada Nabi Muhammad berlaku dan selesai, Nabi didatangi seekor burak. Burak ni adalah satu binatang yang panjang berwarna putih. Badannya lebih besar daripada kedai yang iok tu, dan lebih kecil daripada kuda. Kuda yang duduk-duduk macam tu kan. Dia lagi kecil daripada tu tapi lagi besar daripada kedai. Serta boleh melangkah sejauh mata memandang. Mata memandang ni contoh macam awak duduk dekat padang pasir ke, duduk dekat tempat yang luas ke. Lepas tu awak tengok jauh-jauh kan. Lepas tu kita ada limited, mata kita ni boleh tengok sampai kat mana je kan. Macam tu lah. Jadi binatang ni dia langkah je pun tapi dah jauh, sejauh mata memandang. Okey, seterusnya Nabi menaiki burak untuk memulakan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin, diiringi malaikat Jibril. Okey, dalam perjalanan itu Nabi singgah di 4 tempat perhentian, iaitu Madinah, Madian, Tur Sina dan Baitul Lahmin. Okey, seterusnya peristiwa sewaktu Isra'. Ni kita tengok sewaktu Isra' pula. Okey, sepanjang perjalanan Nabi Muhammad, dia melihat berbagai perkara yang menakjubkan. Contohnya yang pertama, kaum yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah melihat sekumpulan manusia menanam dan menuai pada hari yang sama. Maksudnya dia tanam hari Ahad, hari Ahad juga dia dapat hasil. Itu adalah golongan yang mati syahid dan membelanjakan harta pada jalan Allah. Seterusnya, tengok yang kedua, Rasulullah nampak apa pula? Rasulullah nampak manusia yang berpakaian koyak rabak. Lepas tu dihalau seperti binatang serta diberi makan pohon yang berduri dari neraka. Ini adalah golongan siapa? Golongan orang yang tidak menunaikan zakat. Kalau dah kerja, kalau dah ada pendapatan, kenalah tunaikan zakat. Kita bagi pada orang-orang yang memerlukan, yang susah. Okey, seterusnya yang ketiga, Rasulullah nampak apa? Rasulullah nampak manusia yang memecahkan kepala dan kembali pulih kepada asal, yang berlaku berulang kali. Pecah kepala, balik asal. Pecah kepala, balik asal. Pecah kepala, balik asal. Ni kenapa? Ni adalah orang yang sering meninggalkan solat fardu. Solat fardu 5 waktu tu kan kita tak buat. Inilah nanti dekat dalam dekat neraka nanti
dia akan pecahkan kepala dia sendiri. Lepas tu elok balik kepalanya. Lepas tu pecah lagi. Sakit yang sama rasa berulang-ulang kali. Lepas tu seterusnya, golongan yang makan riba. Golongan yang makan riba ni Rasulullah nampak apa dekat sana? Manusia berenang di lautan darah dan dibaling batu. Okey, seterusnya golongan yang pecah amanah. Pecah amanah, dia nampak manusia memikul kayu api yang tidak tertanggung beratnya. Maka ditambah pula berat kayu di belakang mereka. Dia dah bawa kayu ni besar ni, berat dah ni. Tapi ditambah lagi kayu yang lagi berat. Itu adalah orang yang pecah amanah. Okey, seterusnya, setelah tiba Babul Yamin di Baitul Muqaddis, Nabi memasuki kawasan Masjidil Aqsa melalui pintu gerbang Yamani dan burak ditambat di pintu masuk masjid. Nabi Muhammad menjadi imam kepada rasul-rasul yang terdahulu. Okey, kita tengok pula Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Okey, Rasulullah menunggang burak untuk naik sehingga ke langit ke-7. Setiap lapisan langit ni Rasulullah jumpa dengan Nabi rasul-rasul yang terdahulu yang lain-lain. Okey, tengok lapisan pertama, langit yang pertama Rasulullah jumpa Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua Nabi jumpa Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Muhammad jumpa Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Dan langit ketujuh, siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, seterusnya akhirnya tibalah Nabi di Baitul Ma'mur yang merupakan tempat 70,000 malaikat masuk. Tempat 70,000 malaikat masuk setiap hari dan tidak lagi keluar-keluar sehinggalah hari kiamat. Okey, kemudian Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha di mana tempat terkumpulnya segala amalan manusia dan tempat sorotan sekalian makhluk. Okey, akhirnya Nabi naik bersendirian ke Arash untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam perjumpaan ini Nabi difardukan solat waktu 50 hari sehari semalam. Okey, lepas tu Nabi Muhammad turun. Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Isa. Lepas tu Nabi Isa cakap mohonlah kurangkan lagi jumlah solat tu, 50 tu banyak sangat, sebab takut Nabi Muhammad punya umat tak mampu untuk menunaikannya. Lepas tu Nabi Muhammad turun, naik balik. Nabi Muhammad minta dikurangkan jumlah solat. Turun 45. Lepas tu naik balik. Lepas tu turun balik sampailah jadi 5 rakaat. Hasil daripada pertemuan Nabi berulang kali dengan Allah Ta'ala, jumlah solat fardu akhirnya menjadi 5 waktu sahaja. Setelah itu Nabi terus turun ke Baitul Muqaddis bersama malaikat Jibril dan pulang ke Mekah. Maksud 5 ni kan, Nabi turun. Lepas tu ada Nabi pun cakap, Nabi lain cakap, mintalah lagi kurang. Tak tahulah boleh ke tak boleh ni umat kau melaksanakan 5 kali solat. Lepas tu Nabi kata apa? Tak naklah, dah malu dah dengan Allah. Sebab daripada 50 dikurangkan jadi 5 waktu. Jadi Rasulullah tiba sebelum waktu subuh pada 27 Rejab tahun ke-11 kerasulan Nabi. Okey, dah habis kita punya tajuk hari ni. Okey, jadi Ustazah minta awak untuk salin balik ini latihan ni. 1, 2, 3. Ada 3 muka latihan ni. Okey, hari ni Ustazah tak sempat nak type, jadi awak salin je lah ya. Okey.